Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Agenda Awani. Agenda Awani hari ini mahu menyorot bercerita mengenai pembangunan infra rakyat dan ini bertitik tolak daripada setahun Malaysia prihatin dan setahun lalu juga kalau diimbau balik sejarah pada tarikh 10 Mac yang lalu. Inilah juga pada tarikh ini juga kerajaan ataupun menteri-menteri kabinet Perikatan Nasional mengangkat sumpah dan saya rasa ini juga cukup signifikan. Saya mengalu-alukan kehadiran Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadhil Yusof bersama kita pada malam ini. Datuk Seri, kalau lihat setahun lalu juga Datuk Seri antara 4 nama yang diletakkan sebagai Menteri Kanan, pertamanya juga dalam situasi sebegitu diadakan di Malaysia. Tapi selepas setahun menerajui Kementerian Kerja Raya dan juga menerajui kluster infrastruktur itu, Datuk Seri, sudah pasti caranya berbeza. Kalau dapat diimbau dan juga dapat disimpulkan dengan mudah, apa pencapaian yang paling signifikan Datuk Seri rasa yang dicapai sepanjang setahun lepas? Pertama sekali terima kasih kepada Asra Awani kerana menjemput dan mengundang saya untuk bersama pada malam ini. Sudah pasti banyak sekali perbezaan. Dulu kali pertama saya jadi Menteri Kerja Raya, hanya memfokuskan kepada bidang dan tanggungjawab Kementerian Kerja Raya. Dan bila menjadi Menteri Kanan, sudah pasti dia ada tanggungjawab tambahan, iaitu menjaga juga bersama di bawah kementerian kami. Di samping itu ada kluster infra, ada kementerian-kementerian lain, termasuklah Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, Kementerian Sains Teknologi dan juga Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli. Dan ini sudah pasti satu yang memerlukan adjustment, kata orang. Bagaimana kita nak mentadbir urus di samping fokus kita kepada core business Kementerian Kerja Raya, iaitu pembangunan infra, fizikal, jalan, bangunan kerajaan. Kita juga melihat bagaimana kita dapat koordinatkan. Jadi kebaikannya berbeza dengan 20 kali pertama dulu. Banyak sebenarnya peluang untuk kita menyelesaikan permasalahan inter-ministries punya masalah, inter-agencies punya masalah. Dan di sinilah kita dapat rungkaikan di mana melalui mesyuarat-mesyuarat menteri dalam kluster. Selain daripada kluster, kita juga jemput kementerian-kementerian lain, termasuklah Kementerian Wilayah, Kementerian Tenaga, sebab ianya melibatkan infra, Kementerian Komunikasi yang melibatkan infra komunikasi. Jadi di sini kita dapat menyelesaikan banyak isu-isu berhubung kait dengan pembangunan infra negara kita. Dulu kalau kita ingat zaman Tun Sami Velo, orang kata buat jalan, lepas tu korek lubang sana, korek lubang sini kan. Jadi di sinilah kita selesaikan dari segi dasar, dari segi strategi, dan dibawa ke peringkat jawatan kuasa teknikal yang dipengerusikan oleh KSU. KSU semua terlibat dan kita menyusun strategi bagaimanakah kita nak mencorakkan pembangunan infra kita pada masa akan datang. Tapi persepsi jalan berlubang, cerita mengenai berlopak dan sebagainya itu masih ada di kalangan rakyat. Itu yang dominan. Tapi saya tak nak bersentuh ke situ. Saya ingin melihat kepada bahawa kluster itu diwujudkan infra. Tetapi dalam masa yang sama juga kita berdepan dengan pandemik pada bulan Mac 2020 dahulu sehingga sekarang. Dan kalau kita melihat kepada pembangunan infra itu yang paling terjejas daripada sudut ekonominya dan daripada segi sosialnya. Projek-projek banyak juga yang terbekalai. Saya mungkin banyak yang berada di atas pundak Datuk Seri, tetapi mungkin kita melihat kepada lebuh raya itu sendiri. Kita fokuskan kat situ, sejauh mana pandemik menyekat ataupun memberi hambatan kelewatan dan juga kerugian, ataupun bagaimana cabaran itu dihadapi dengan baik? Secara umum, bulan pertama bila diisytiharkan PKP, sektor pembinaan kerugian 11.6 bilion. Itu secara umum. Tapi kalau kita melihat pula pecah kecil kan, lebuh raya pun orang akan terjejas. Sebab bila berlaku sekatan pergerakan, maka rentas negeri juga tersekat. Jadi bila rentas negeri tersekat, highway sudah pasti pendapatan mereka akan terjejas. Ini salah satu yang memberi impak terutamanya kepada PLAS dan juga LPT. Sebab ini merupakan highway yang menghubungi antara negeri. Dan antara dalam bandar pula ada lagi highway yang berurusan dalam bandar. Dan bila berlakunya sekatan pergerakan pada 2 minggu pertama, kecuali essential services yang dibenarkan, sudah pasti pendapatan mereka terjejas. Sebab itu kalau kita melihat
dari segi jumlah trafik, penurunan 27.7%, penurunan kadar trafik yang melalui lebuh raya secara umum. Ini sudah pasti melibatkan penurunan juga pendapatan kepada syarikat konsesi lebuh raya. Itu pertama dari segi trafik penggunaan lalu lintas di lebuh raya. Yang kedua ialah dari segi pelaksanaan lebuh raya yang sedang dibina. Sudah pasti mereka juga terjejas pada bulan pertama saja hanya kerja-kerja kritikal dibenarkan. Kerja-kerja lain pembinaan dihentikan begitu. Dihenti pada masa itu. Makna kerja kritikal ialah yang menyentuh perspektif keselamatan pengguna yang boleh mendedahkan bahaya, yang boleh menyebabkan kesihatan terjejas dan sebagainya. Hanya itu dibenarkan, ataupun kalau kerja itu tak dilaksanakan, ianya boleh mendedahkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Ini saja dibenarkan. Cuma selepas berlaku yang sebulan itu, barulah bila dibukakan dengan kebenaran daripada MITI dan sebagainya, mereka boleh beroperasi. Tapi pada masa itu, walaupun boleh beroperasi, mereka masih terjejas disebabkan dalam bidang construction, bila dibuka walaupun dibenarkan, ianya akan momentum itu akan mengambil masa untuk start kerja. Macam kita lah kena warm up dulu, kena apa semua, main dalam sokan kan. Begitu juga lah dalam sektor pembinaan. Datuk Seri menyebut mengenai konsesi lebuh raya yang saya kira pendapatan tol itu kurang. Itu mungkin pandangan dan juga persepsinya berbeza. Tetapi yang lebih penting ialah ramai SME, peniaga, gerai, mereka yang bergantung harap kepada trafik di lebuh raya yang cukup terjejas kerana PKP ataupun masih belum lagi pulih pada ketika ini. Bagaimana Datuk Seri melihat pengusaha-pengusaha di R&R contohnya? Sudah pasti mereka terhambat dengan satu situasi yang begitu sukar pada ketika ini sehingga kini. Memang benar. Bila jumlah trafik tak ada, pendapatan mereka terjejas. Malahan ada yang tak berniaga pun pada waktu itu. Jadi apa yang dilakukan ialah pendekatan kerajaan pada waktu itu membawa syarikat konsesi untuk mempertimbangkan. Pertama sekali ialah memberi pengecualian bayaran sewa sebanyak selama 6 bulan. Kemudian banyak lagi lah sokongan-sokongan lain kepada peniaga, termasuk lembaga lebuh raya kepada syarikat-syarikat pengiklan yang terpaksa membayar apapun, kita berikan lanjutan tempoh supaya mereka boleh mendapat kembali segala pusingan modal yang telah dikeluarkan. Untuk 6 bulan juga diextendkan. Ini sebahagian insentif ataupun sebahagian bantuan yang diberikan melalui kerajaan untuk diberikan pada syarikat konsesi. Malahan syarikat konsesi itu sendiri bersama dengan LLM mengadakan program untuk memberi makanan kepada the frontliners, polis, askar dan sebagainya. Keseluruhan ini sudah pasti menelan belanja berjuta-juta ringgit yang terpaksa diberi sama ada sebagai bantuan, sebagai CSR dan sebagainya. Tapi itulah semangat yang ada dalam konteks kerajaan dan JLC ini untuk membantu meringankan bebanan bukan saja peniaga, bukan saja penjaja, tapi juga frontliners dan sebagainya. Datuk Seri, alang-alang kita dah berada di highway, dah cerita pasal lebuh raya ini. Satu perkara yang saya kira cukup popular bukan sahaja daripada segi rakyat tapi daripada segi politik ialah lebuh raya bertol. Ogos tahun lepas ketika sesi Dewan Rakyat juga, Datuk Seri mengatakan bahawa kerajaan melihat bagaimana kita melihat hala tuju lebuh raya bertol ini. Satu, mungkin pandangan rakyat teramai mengatakan bahawa hapuskan tol. Tetapi kita tahu juga itu adalah janji politik yang sukar untuk dilaksanakan. Keduanya, kalau secara peribadi, sebagai individu yang tinggal di kawasan bandar, kita melihat banyak pembinaan lebuh raya dibina. Keselamatan satu perkara. Tapi keduanya, itu juga mencetuskan pemikiran bahawa adakah kita akan membina lebih banyak lagi lebuh raya bertol dan mereka yang berada di bandar contohnya akan terus terhambat dan juga terbeban dengan pembayaran tol. Jadi ada tak mekanisme yang menyeluruh untuk jangka masa panjang lebuh raya bertol dan juga mungkin ada dengan plan yang berkaitan dengan lebuh raya ini, Datuk Seri? Kalau dari segi kenyataannya ataupun dari segi faktanya, kalau kita ingat dulu Pakatan Harapan membuat janji kalau mereka tubuhkan kerajaan akan hapuskan tol. Dan bila mereka bentuk kerajaan, mereka sedar ini bukan satu perkara yang mudah untuk menghapuskan tol sebab banyak implikasi yang harus difikirkan. Sebab itu kerajaan telah pun melantik
syarikat swasta untuk membuat kajian. Dan kajian dilaksanakan dan dalam kajian ini KPMG yang telah dilantik membuat kajian, adakah tol ini merupakan satu bebanan yang patut dihapuskan. Tapi surprisingly, hasilan yang didapati daripada kajian dibuat oleh KPMG mengatakan bahawa 75% rakyat Malaysia bersedia untuk membayar tol. Apa yang menjadi ketidakpuasan hati ialah dia dah bayar tol, tapi highway itu masih traffic jam. Itu yang menjadi ketidakpuasan. Sebab itu kita kena melihat kalau daripada input kajian yang telah dilaksanakan, apakah arah tuju yang kita laksanakan. Kalau kita lihat PLAS di bawah Pakatan Harapan dulu dah mengurangkan dan menetapkan kadar tol supaya tiada lagi kenaikan. Jadi apakah kesan pula kepada dana kerajaan dengan extension dan sebagainya? Masih ada lagi pampasan yang perlu dibayar dan sebagainya. Untuk itulah kita sekarang ini mengkaji dan bersama dengan syarikat konsesi untuk mereka memberi cadangan kepada kerajaan. Apakah penyelesaian supaya tiada lagi kenaikan tol pada kadar yang sedia ada, boleh tak kita laksanakan? Kalau tidak, banyak lagi kaedah lain yang perlu kita fikirkan. Pertama sekali, kalau kita nak hapuskan, memang satu yang tidak mungkin berlaku sebab kekurangan dana kerajaan. Ianya akan membebankan kerajaan untuk membayar syarikat konsesi, mengambil alih syarikat konsesi dan akhirnya ianya akan memberi kesan kepada satu, pelabur. Kedua, bank. Keyakinan pelabur itu perlu kita bentuk juga. Nanti kita tak mau pelabur-pelabur akan lari daripada Malaysia sebab kita buat nationalisation. Ini adalah tidak baik kalau kita nak melibatkan para pelabur terlibat bersama dalam membangunkan ekonomi negara kita. Yang kedua yang kita perlu lihat ialah kalau kita hapuskan sistem tol, adakah kerajaan mampu untuk menyelenggara jalan? Sebab penyelenggaraan jalan kita perlukan dana. Dan dana ini di mana kita nak dapat? Ini maknanya lebuh raya kalau kita ambil, siapa yang nak maintain? Ini merupakan bebanan sebab peruntukan yang sedia ada untuk menyelenggara jalan persekutuan pun tak cukup. Apatah lagi kalau kita nak mengambil lebuh raya yang baru dan sebagainya. Ini juga merupakan implikasi yang paksa kita fikirkan. Sebab itu kita nak tengok kaedah bagaimana kita kalau dapat dikekalkan tol yang sedia ada, tapi mungkin kita extendkan dalam konsep yang digunakan dalam PLAS itu sendiri, pengambilan restructure plus tol plus itu. Itu mungkin salah satu pendekatan. Yang kedua untuk highway yang baru. Dulu bila sebelum pilihan raya, pada waktu itu kita sebenarnya ada 4 highway yang telah diluluskan secara prinsip, diluluskan juga oleh kerajaan Selangor pada waktu itu melalui MTES, tapi tidak dapat dilaksanakan. Dan sehingga kini pun belum ada pelaksanaan disebabkan kita sekarang ini mengkaji. Kalau kita nak buat, apakah kaedah baru, mekanisme baru. Disebabkan kemampuan kerajaan dan sebagainya. Tapi secara dasar, apa yang kita dah putuskan secara dasar, kalau ada saja highway baru ini, ianya kenalah ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Kerajaan tak akan bagi lagi soft loan, pinjaman ataupun apa saja, tapi ditanggung dan risiko itu ditanggung oleh mereka. Kalau ada kesanggupan itu, barulah kita akan nilai sama ada projek itu viable ataupun tidak untuk dilaksanakan. Itu sebahagian awal lah sebagai yang belum dimuktamadkan, tapi gambaran arah tuju highway baru di Malaysia. Kita bercerita highway baru, kita bayangkan plaza tolnya, tetapi saya ingin juga bertanyakan mengenai highway yang tidak bertol. Itu kita kena pergi ke belah Sabah dan juga Sarawak, Datuk Seri. Tapi kita berhenti rehat dahulu, minum sikit dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Cabaran kian mendatang. Saya hadapi dengan tabah. Jika Kelumomo kembali, saya ada Clearman. Teknologi anti Kelumomo 3 kali ganda mengaktifkan. Tiada masa untuk tunggu. Kepada anda kami bawakan fakta, susulan dan kupasan yang terkini. Tiada drama dan tiada pengulangan.
usah tunggu lama-lama. Awani 745 lebih awal dari biasa. Kini berwajah baru. Ini pula susulan khas pesawat Back Air di Kazakhstan. Pesawat berkenaan dilaporkan tergelincir 2 kali. Notifikasi berita terkini dan navigasi mudah. Podcast dikemas kini dengan berita dan program. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope. Serta video tanpa had dengan scroll tanpa henti. Buat turun aplikasi baru Astro Awani sekarang. Gagalan Kerajaan Persekutuan tunai janji melaksanakan projek baik pulih sekolah Daif turut diulas Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai. COVID-19 Bertemu lagi kita dalam agenda awani, Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya bersama kita dalam agenda awani pada malam ini. Datuk Seri, tadi kita bercerita mengenai tol atau kita bercerita mengenai lebuh raya yang bertol, tetapi tidak kita bercerita mengenai lebuh raya Pen Borneo. Itu tak ada tol, tapi yang ditunggu oleh rakyat, sejauh mana progres ataupun kemaskini kemajuan projeknya bagaimana? Adakah pandemik COVID-19 merencatkan sikit sebanyak ataupun sejauh mana ianya berlaku dan juga terhasil sekarang ini? Sebenarnya kalau melihat dalam konteks pembangunan infra kita ada banyak pendekatan. Satu ialah melalui swasta, satu lagi ialah melalui dana pembangunan kerajaan. Untuk pembangunan Pen Borneo, Sabah dan Sarawak dulu, pendekatannya ada 2. Satu, menggunakan dana pembangunan. Yang kedua ialah dana dipanggil dana infra, iaitu pinjaman kerajaan untuk biayai. Jadi dia ada gabungan lah. Untuk Sarawak setakat ini pencapaiannya 60%. Sudah pasti hanya sedikit terkebelakang disebabkan berlaku transisi bila perubahan kerajaan dulu. Kaedah pelaksanaan awal dulu ialah melalui kaedah project delivery partner. Ada syarikat dilantik untuk menguruskan projek itu bagi pihak kerajaan. Tapi bila berlaku perubahan kerajaan, maka kaedah ini telah dibatalkan dan diserahkan kepada JKR Sabah dan JKR Sarawak untuk melaksanakan. Di Sarawak pencapaian 45%. Asalnya sepatutnya ada 35 packages kerja untuk fasa 1 Sabah. Cuma bila berlaku perubahan, Kerajaan Pakatan Harapan telah membatalkan 20 projek dulu. Bukan dibatalkan, ditangguhkan sebab tidak dibiayai menggunakan kaedah dana infra. Hanya menggunakan dana pembangunan. Jadi yang dah ada peruntukan ialah 15 projek dan 1 projek untuk bajet 2021. Jadi 16. Yang bakinya itu bergantung bila ada dana, maka akan diluluskan tiap-tiap tahun lah. Itu yang pendekatan sekarang supaya tiada pinjaman kerajaan lagi dan sebagainya. Itu pendekatan dulu. Tapi bila dah berlaku penambatan, sudah pasti akan berlaku transisi. Bila nak serahkan pada JKR Sarawak, JKR Sabah, maka syarikat dulu terpaksa serahkan banyak dokumen dan sebagainya. Ini menyebabkan automatic extension 1 tahun diberikan. Dan ini sudah pasti melewatkan. Di samping itu sudah pasti bila berlaku pandemik dengan berlakunya PKP, ini juga merencatkan penggunaan. Tapi alhamdulillah saya kira kita sekarang ini mencari jalan bagaimana kita nak pastikan kelancaran program ini, dan sebab itu pendekatan kita ialah untuk melantik PMC untuk membantu JKR Sabah dan juga JKR Sarawak supaya pengurusan projek ini akan dapat dilancarkan melalui ada sokongan teknikal daripada PMC itu nanti. Itu untuk Sabah Sarawak. Tapi kita jangan lupa bahawa di Semenanjung pun kita ada pembangunan yang difokuskan ialah diberi keutamaan sekarang ni apa yang dipanggil Central Spine Road. Daripada Bentong sehingga ke Sempadan Kelantan, kemudian daripada Kuala Kerai ke Kota Baru. Yang ini alhamdulillah. Sekarang ni semua peruntukan dah ada. Ada yang dah siap sudah pasti, ada yang sekarang ini dalam peringkat design, ada sudah pun di tender dan ada yang sudah pun dalam pelaksanaan. Dan hopefully dengan itu nanti keseluruhan jajaran Central Spine Road daripada Bentong sehinggalah Kota Baru itu akan dapat menyelesaikan jalinan hubungan di pertengahan Semenanjung. Di Pantai Barat pun sedang rancak berjalan iaitu West Coast Expressway dan juga
peruntukan dana kerajaan yang kita gunakan daripada Sabak Benam, Tanjung Karang dan sebagainya, sebahagiannya menggunakan dana kerajaan, pembangunan kerajaan. Itu yang sebahagian. Kemudian di Pantai Timur sudah pasti kita kena lihat juga daripada Kuantan, Segamat turun sehinggalah ke Mersing. Yang ini pun dalam fokus kita supaya kita dapat mempertingkatkan jalinan hubungan, pergerakan services, orang dan sebagainya dapat dipermudahkan. Ini penting sebab kalau kita ada komunikasi jalan yang baik, ianya dapat mempercepatkan perhubungan dan ini akan merancangkan gerakan ekonomi dan sebagainya. Sebab itu kita melihat infra ini sebagai penyumbang pada ekonomi negara kita. Ramai bila kita bercerita mengenai ramai yang bertanyakan angka-angkanya juga, nilai yang telah dilaksanakan oleh kementerian sendiri dalam setahun lebih kurang. Dalam setahun kita tahun lepas saja 3 bilion lebih dalam Kementerian Kerja Raya. Tapi keseluruhan dalam sektor pembinaan menyumbang lebih kurang 75 bilion. Sudah pasti penurunan kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lepas disebabkan keadaan pandemik dan sebagainya. Tapi dari segi nyumbang pada ekonomi KDNK negara lebih kurang 4% sektor pembinaan. Datuk Seri, apabila kita bercerita tentang pandemik, kita bercerita mengenai industri pembinaan, kita tahu yang paling banyak menyumbangkan angka yang tidak baik kerana kes positif ialah di tapak-tapak pembinaan. Penguatkuasaan yang dilakukan di tapak pembinaan itu adalah perkara yang utama dilakukan sejak awal lagi. Akan tetapi angka itu masih lagi ada. Pada ketika ini, alhamdulillah kes turun sekarang, tapi pematuhan SOP dan juga bagaimana persiapan dan juga peranan kerajaan untuk memastikan mereka yang berada dalam industri pembinaan ini berada di fasilitis kemudahan tempat tinggal yang sepatutnya mereka tinggal, yang sesuai, yang selesa dan juga dapat mengelakkan daripada penularan jangkitan COVID-19, Datuk Seri. Pertama sekali dalam konteks pengurusan COVID, kerajaan telah menubuhkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Di mana dipengurusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dulu kita mesyuarat hampir tiap-tiap hari. Sekarang ni 2 kali seminggu dan sebagainya untuk melihat bagaimana kita dapat memastikan untuk mengurangkan penularan COVID-19. Dan kita dah kena pasti salah satu penyumbang ialah sektor pembinaan. Sektor pembinaan sumbangannya pertama sekali daripada tempat tinggal yang sesak, kotor. Itu daripada maklumat daripada bila kita membuat pemantauan dan juga penguatkuasaan. Yang kedua ialah memang kaedah dalam sektor pembinaan ni, pekerja akan berpindah daripada satu tapak ke satu tapak disebabkan dia merupakan subcontractors. Dia siapkan kerja sini, dia akan pindah ke tapak lain. Ini memungkinkan jangkitan. Sebab itu kita membangunkan SOP bersama dengan Kementerian Kesihatan dan semua kementerian dan agensi lain di bawah Kementerian Teknikal the lead is CIDB lah. Jadi dah dibangunkan SOP ini. Yang sekarang ini yang patut kita tekankan kepada industri players ialah pematuhan kepada SOP. Kalau kita patuh pada SOP sama ada di tempat kerja, di tapak sama ada di tapak bina ataupun di tempat tinggal, malahan dalam proses pengangkutan, pergerakan itu pun kalau kita dapat pastikan, insya-Allah kita dapat mengurangkan risiko jangkitan. Sebab itu kerajaan sekarang ini di samping penguatkuasa yang dah ditubuhkan, kita juga tubuhkan jawatan kuasa pemantau yang terdiri pada rela, terdiri daripada PBT dan juga NGOs yang akan pergi ke tapak-tapak bina, di kilang dan sebagainya untuk memeriksa, mengingatkan semua kepada pematuhan pada SOP. Datuk Seri, saya ada 1 minit saja lebih kurang, tetapi kita belajar daripada pandemik ini, ada juga pintu peluang yang terbuka untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sektor pembinaan mungkin didominasi oleh warga asing, akan tetapi sektor ini juga menawarkan juga perkhidmatan dan juga peluang-peluang pekerjaan yang sebenarnya berkemahiran tinggi, berpendapatan tinggi. Adakah persepsi itu sudah boleh diubah dan juga bagaimana inisiatif-inisiatif diberikan? Datuk Seri katakan ramai sebenarnya warga tempatan yang sedang pun bekerja dalam sektor pembinaan dan ini adalah berkemahiran tinggi. Tapi bagaimana kita nak lonjakkan lagi supaya persepsi bahawa sektor pembinaan itu tidak boleh diceburi, boleh diubah? Apa yang kita lakukan ialah untuk mempergiatkan promosi melalui CIDB dan juga JKR untuk mengalakkan, terutamanya bila berlaku pandemik, ada yang hilang pekerjaan. Dan kita nak galakkan mereka supaya ikuti kursus di CIDB supaya mereka dilatih sebagai orang yang mahir
ataupun separa mahir dalam sektor pembinaan yang boleh menjamin pekerjaan dan pada masa yang sama boleh membuka ruang untuk mereka menjadi contractors dan sebagainya. Ini yang kita sedang galakkan. Sudah pasti dalam pengurusan traffic management, bidang kesihatan dan juga crane operators dan sebagainya. Ini adalah separa mahir. Cuma cabaran setakat mana kita dapat menarik supaya lebih ramai lagi belia terlibat dalam sektor trade kerja yang 3Ds ini. Itu yang menjadi challenge sebenarnya kepada itu kita. juga yang peluang yang paling banyak juga sekarang ini. Betul, sebab kita kurang pekerja daripada pekerja asing tak boleh masuk negara kita sebab sepadan masih tutup. Sebab itu cabarannya bagaimana nak tarik mereka untuk menggantikan. Datuk Seri kena datang Astro Awani semula nanti untuk cerita pasal perkara ini dan juga isu-isu lain. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih bersama kembali kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan diskusi di platform digital kami, di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih.